Firarul khalq, makhluk ataupun golongan yang paling jelek, paling teruk, paling celaka yang zaman dulu itu golongan yang telah menyembelih unta Nabi Saleh. Setelah diberi ancaman oleh Nabi Saleh supaya jangan kacau unta tersebut, mereka dengan penuh rasa takabur dan sombong meninggi diri pergi sembelih unta Nabi Saleh tersebut, lalu menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan musibah dan bala bencana ke atas mereka. Okey, kemudian Nabi menjelaskan, tahu tak siapa syirarul khalq daripada kalangan golongan terkemudian? Sayyidina Ali kata tidak, tak tahu ya Rasulullah. Maka Nabi pun menyatakan, mereka itulah golongan yang akan memukul kepala kamu dengan pedang sehingga masuk kena kat sini, keluar kat sini, kata Nabi. Ini Nabi dah cerita siap-siap kepada Sayyidina Ali dah, bahawa Sayyidina Ali akan ditetak dengan pedang daripada sini ke sini. Dan memang itulah yang berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak silap saya, hadis ini disebut oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Tarikh Kabir. Ya, tak payah pening-pening, tekan Google ya. Keluarlah hadis tu. Hadis tu memang ada, jangan risau. Jadi Sayyidina Ali ditetak begitu, tuan-tuan dan puan-puan, oleh seorang yang bernama Abdurrahman ibn Muljam. Ya, tolong betulkan kalau saya silap ya, ada kalanya tersilap juga nama-nama ni. Dan Abdurrahman bin Muljam ini sangat berbangga dengan tindakan dia untuk membunuh Sayyidina Ali. Dan yang peliknya, Abdurrahman bin Muljam ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia ni dipuji dengan syair oleh seorang perawi hadis. Seorang perawi hadis ni membuat syair memuji Abdurrahman bin Muljam, mengucapkan tahniah kerana berjaya kerana dia berjaya membunuh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Mana terlupa. Jadi ada seorang perawi hadis ni, masya-Allah, astagfirullah, dia menulis syair memuji Abdurrahman ibn Muljam yang telah membunuh Sayyidina Ali. Dia menyatakan, tahniah Ibn Muljam yang telah menetak Sayyidina Ali sehingga mati Sayyidina Ali. Dan perawi ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah seorang perawi yang dijadikan hujah dan thiqah, ditauthikkan oleh golongan ulama ar-Rijal Ta'dil. Kalau tak silap saya, dia adalah salah seorang perawi dalam Bukhari Muslim juga. Ya. Okey. Jadi bermula cerita kezaliman terhadap Ahlul Bait bermula daripada zaman Sayyidina Ali. Setelah zaman Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan mati, syahid, dibunuh dengan diberi racun. Kemudian dihalang daripada dikemumikan di sebelah nendanya Nabi SAW. Dihalang jenazah Sayyidina Hasan itu daripada dimakamkan berdekatan dengan Sayyidina Rasulullah SAW, sehingga ketika itu Sayyidina Husain cabut pedang nak perang. Nak berperang demi nak memastikan saudaranya Sayyidina Hasan dapat dikemumikan bersama dengan Rasulullah. Tapi berlakulah perdamaian di situ. Akhirnya Sayyidina Hasan tidak dikebumikan di berdekatan dengan Nabi SAW, tapi dikebumikan di Raudatul Baqi'. Okey. Jadi Sayyidina Hasan mati dibunuh, diberi racun. Kemuncak bagi kezaliman dan penindasan ini adalah Sayyidina Husain. Ya, yang dipancung kepalanya di Karbala bersama dengan 16 orang lagi cucu-cucu dan juga cicit-cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk menceritakan tentang peristiwa Karbala, tuan-tuan dan puan-puan mungkin sedia makruf. Dan itu bukan pengakhiran. Pembunuhan, kezaliman, penindasan yang jatuh kepada Sayyidina Husain bukan pengakhiran. Bahkan setelah itu dipenuhi. Kita buka kitab-kitab sejarah. Tuan-tuan dan puan-puan baca sajalah sirah para sahadat Ahlul Bait, Imam Musa Kazim, Imam Ali Ridha, Imam Zaid bin Ali. Bukan maksud a'immatul Ahlul Bait ni yang 12 orang sahaja yang ma'ruf di kalangan Syiah. Ulama Ahlul Bait ni beratus-ratus orang. Kalau Syiah mereka hanya menitik beratkan 12 orang tu saja. Tapi kita Ahli Sunnah dituntut untuk mengenali keseluruhan sahadat Ahlul Bait Rasulullah. Ya, kalau kita baca sahaja sejarah-sejarah mereka, kita akan tahu bahawasanya kebanyakan mereka meninggal sama ada digantung
atau mereka meninggal di dalam penjara kerana dipenjarakan oleh golongan penguasa ketika itu. Seramai-ramainya tuan-tuan dan puan, bukan seorang dua. Seramai-ramainya. Ya, sama ada mati kena gantung atau mati dalam penjara. Dan kerana itulah ramai Ahlul Bait yang keluar daripada kota Mekah, kota Madinah menuju ke negara-negara lain. Seperti Al-Imam Abdullah Kamil yang keluar daripada Madinah menuju ke kota Maghrib, lalu membuka kota Maghrib. Dan juga Ahlul Bait yang lainlah, ya. Dan termasuk juga satu kezaliman yang begitu parah sekali yang perlu kita mention di sini adalah apa yang berlaku kepada Al-Imam Zaid bin Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Al-Imam Al-Husain bin Al-Imam Ali bin Abi Talib alaihi wassalam. Sayyidina Imam Ali Zaid bin Ali mati digantung, kemudian dikebumikan. Setelah dikebumikan, beliau dikeluarkan daripada kuburnya, lalu digantung di tengah kota, di tengah-tengah bandar, digantung, diikat pada tiang, ya, selama berhari-hari. Kononnya sebagai pengajaran kepada orang-orang yang menentang kerajaan ataupun bersekongkol dengan Ahlul Bait. Al-Imam Zaid bin Ali, tuan-tuan dan puan-puan, dikeluarkan daripada kubur lalu digantung di tengah-tengah bandar, di atas tiang berhari-hari. Setelah itu jenazah beliau dibakar sehingga menjadi abu, dan abu itu dihanyutkan di dalam sungai Furat. Orang yang menghanyutkan sungai pada abu itu di sungai Furat, dia kata apa? Dia kata di Kufah ni ramai sangat yang menyokong Zaid bin Ali. Jadi saya nak mereka meminum air sungai Furat yang bercampur dengan abu orang yang mereka sokong tu. Itu Sayyidina Zaid bin Ali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bukan sedikitlah ya tentang perkara-perkara yang kita tidak pernah ambil tahu mungkin. Yang mungkin kita tidak tergerak untuk belajar tentangnya. Kerana khawatir dituduh sebagai Syiah dan sebagainya, maka begitu banyak sejarah-sejarah Al-Bait ini tidak pernah muncul di kalangan masyarakat awam, petah lagi, bukan. Tak pernah muncul di kalangan ustaz-ustaz dan juga orang alim. Petah lagi di kalangan masyarakat umum. Ya. Jadi banyak kisah-kisah tentang penindasan Ahlul Bait. Maka muncul satu aliran nak memberitahu orang, suruh baca, suruh ihtimam dengan ulum Ahlul Bait, dengan sirah Ahlul Bait. Ya, kalau boleh. Ya, kalaulah boleh ada peluang menghentikan penindasan Ahlul Bait tu, maka itulah punca munculnya aliran ini. Itu tentang tentang penindasan Ahlul Bait itu sendiri. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Kita ada sebab yang kedua. Penindasan yang berlaku kepada pencinta Ahlul Bait, kepada pendukung Ahlul Bait. Yang ni pun kita tak payah pergi jauh sangat. Ya, orang yang sangat cinta kepada Ahlul Bait, sangat kuat mendukung Ahlul Bait, selalu membicarakan tentang Ahlul Bait, meletakkan Ahlul Bait sebagai benda utama dalam kehidupan mereka, mereka pasti akan kena tindas. Paling teruk kena tuduh sebagai Syiah. Paling teruk kena tuduh sebagai Syiah dan dipinggirkan, tak ada orang nak mengaji, ambil ilmu dengan mereka dan sebagainya. Dan perkara ini, tuduhan-tuduhan Syiah ini, tuduhan-tuduhan tasyayyu' ini, tuan-tuan dan puan-puan, bukanlah perkara yang baru. Ya, tuduhan tasyayyu' ini bukan setakat kena pada Syekh Mahmud seorang. Bukan Syekh Mahmud seorang dan Sadar Umari seorang yang dituduh sebagai tasyayyu'. Bahkan tuduhan tasyayyu' itu bermula daripada kurun satu lagi. Saya terangkan sedikit tentang tuan-tuan dan puan-puan tentang tuduhan tasyayyu' dilemparkan kepada para a'immah, para kibar a'immah hadhil ummah. Di antaranya Imamuna Al-Imam Syafi'i adalah seorang insan yang dituduh sebagai tasyayyu', bahkan Rafidah. Beliau pernah ditangkap oleh tentera Harun al-Rashid dan dibelenggu Imam Syafi'i. Macam ni, dibelenggu, dibawa daripada Yaman ke Basrah. Dalam keadaan belenggu dan sikit lagi nak kena pancung oleh siapa ni? Oleh tentera-tentera Harun al-Rashid. Kenapa beliau ditangkap? Kenapa beliau dibelenggu? Imam Syafi'i kot Nasir Sunnah. Ya, sikit lagi
10 orang kena belenggu tuan-tuan. 9 orang kepala dah tergolek ke bawah. Imam Syafi'i orang terakhir, sikit lagi nak kena pancung. Lepas tu ada orang datang tolong syafaatkan dia, selamat dia. Selamat Imam Syafi'i daripada kena pancung. Persoalan dia, kenapa Imam Syafi'i hampir kena pancung? Oleh tentera Harun Rashid. Kerana ketika Imam Syafi'i berada di Yaman, beliau bersama-sama dengan aliran Ahlul Bait di Yaman. Beliau bersama-sama dengan Al-Imam Yahya yang merupakan imam bagi sadah Ahlul Bait di Yaman pada zaman Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bersama dengan mereka. Dan Imam Syafi'i dituduh sebagai pemberontak kepada kerajaan Harun Rashid. Lalu ditangkap dan hampir dipancung. Okey, bukan itu saja berlaku kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dituduh dijarah sebagai tasyayyuh. Siapa yang menjarah dia? Oh, yang menjarah dia bukan calang-calang. Yang menjarah dia adalah Imam Al-Ijli. Salah seorang yang menjarah Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i ni tasyayyuh, Al-Imam Al-Ijli, pengarang kitab Al-Thiqat. Seorang ulama jarh ta'dil yang hebat. Termasuk yang menjarah Imam Syafi'i juga adalah Al-Imam Yahya bin Ma'in. Sahabat-sahabat belajar ilmu hadis sebut nama Yahya bin Ma'in ni, oh dahsyat. Beliau ini adalah bintang di dalam langit ilmu jarh ta'dil. Beliau juga menyatakan Imam Syafi'i ini tasyayyuh. Tuan-tuan, ditanyakan kepada Imam Yahya bin Ma'in, kenapa kamu kata Imam Syafi'i ini tasyayyuh? Imam Syafi'i kata, cuba kamu baca kitab-kitab yang dikarang oleh Syafi'i ini pada bab Ahlul Baghi, bab pemberontak ya. Dalam kitab fiqh babul jinayat kan ada kan tentang masail bughah. Dalam bab bughah ni Imam Syafi'i sentiasa menjadikan Sayyidina Ali sebagai contoh untuk babul bughah. Bukan Sayyidina Ali itu jadi bughah. Tuan-tuan faham tak? Sayyidina Ali ni dijadikan sebagai dalil. Maksudnya seolah-olah Imam Syafi'i nak bagi tahu yang berlawan dengan Imam Ali itu bughah. Maka Imam Ali, Sayyidina Ali itu menjadi, kata orang, menjadi hujah lah di sisi Imam Syafi'i dalam bab Kitabul Bughah ni. Maka sebab itu Yahya bin Ma'in menuduh Imam Syafi'i sebagai tasyayyuh. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, ulama-ulama ni hebat juga. Dia orang tak adalah bila dia dengar Syafi'i tasyayyuh terus percaya cakap tu, terus dia orang kata Imam Syafi'i tasyayyuh. Syiah, awak tak macam tu. Ya, ulama zaman dulu ni cerdik. Dia tahu mana jarah diambil, mana jarah yang tak diambil. Walaupun yang tuduh Imam Syafi'i itu tasyayyuh adalah Imam Yahya bin Ma'in, ulama hebat jarh ta'dil, tapi ulama lain tidak peduli dengan kata-kata ni. Ulama lain tak iltifat langsung pada jarah ini. Ulama lain mencampakkan pandangan ini ke dinding. Imam Az-Zahabi antara orang yang mempertahankan Imam Syafi'i daripada tuduhan tasyayyuh. Dia kata walaupun ada orang kata Imam Syafi'i ini tasyayyuh, tapi kata-kata itu tidak dipandang sama sekali oleh ulama jarh ta'dil yang lain. Ini kecerdikan ulama zaman dulu. Ya, ada kalanya sebahagian orang di kalangan kita ni tak cerdik macam tu. Bila seorang ustaz ni kata, "Syekh tu tasyayyuh." Oh, percaya sungguh. Tak mengkaji sebalik tu. Percaya saja, ambil saja. Ustaz ni pula ustaz yang bagus, ustaz yang pandai ceramah, ustaz yang hebat. Takkanlah ustaz tu silap. Oh, kalau macam tu tuan-tuan, takkanlah Yahya bin Ma'in silap menuduh Imam Syafi'i tasyayyuh. Takkan Imam Yahya bin Ma'in tersilap menjarah Imam Syafi'i sebagai tasyayyuh. Kalau gua fikir macam tu, Syiah lah Imam Syafi'i tuan-tuan. Astagfirullahaladzim. Minta maaf ya. Tapi ulama hebat, mereka boleh pertimbangkan. Ya, harap-harap di kalangan kita pun kita boleh pertimbangkan. Bila ada tuduhan tasyayyuh. Kita pertimbangkan dulu, betul ke? Walaupun orang yang kata tu orang yang dipercayai juga. Timbanglah dulu. Kalau kata-kata Yahya bin Ma'in pun tak diambil dalam beberapa konteks, takkanlah ustaz-ustaz kita ni memang semuanya betul belaka kan? Sorry, terselit. Imam Syafi'i dituduh tasyayyuh. Okey, siapa lagi dituduh tasyayyuh? Siapa lagi pendokong-pendokong Ahlul Bait yang dituduh tasyayyuh ni? Yang ditindas ni? Di antaranya Imam Hakim, Sahibul Mustadrak. Imam Hakim, pengarang kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, juga dituduh sebagai tasyayyuh. Tuan-tuan kalau buka kitab jarh ta'dil mesti jumpa. Bukan setakat tasyayyuh biasa-biasa, bahkan dicap sebagai Rafidhah.
Ya, ada di, kalau tuan-tuan baca kitab Syekh Mahmud yang Intijah Hadithiyah ni, memang jumpa sungguh cerita-cerita ni. Ya, Imam Al-Hakim dicop sebagai Rafidah khabith. Oh, berat. Kenapa dicop sebagai Rafidah khabith pula tau? Hanyalah kerana dia mensahihkan beberapa hadis yang berkaitan dengan kemuliaan Sayyidina Ali, seperti hadis At-Tair dan juga hadis Al-Muwalah dan beberapa hadis yang lain. Hanya kerana dimasukkan hadis-hadis ni dalam kitab Mustadrak, lalu dia kata hadis ni sahih, terus dicop sebagai Rafidhiyyun khabith. Bil'iyadu billah. Imam Hakim dituduh sebagai tasyayyu'. Kalau kita nak ambil sahaja pandangan tasyayyu', Imam Hakim pun kita kena tolak ke tepi. Sebab dia pun dituduh sebagai Syiah. Siapa lagi tuan-tuan yang dituduh sebagai tasyayyu'? Imamun Nasa'i, pengarang kitab Sunanan Nasa'i. Lagi dahsyat Imam Nasa'i kena. Ya, kita buka kitab Imam Nasa'i, sirah beliau, kita akan belajar. Imam Nasa'i berrehlah sampai di kota Syam. Bila sampai di kota Syam, Imam Nasa'i melihat orang-orang di Syam ini sentiasa menghina dan mencaci Sayyidina Ali bin Abi Talib. Orang-orang di negeri Syam mencaci Sayyidina Ali bin Abi Talib dan juga Ahlul Bait. Maka itu mendorong beliau untuk mengarang satu kitab, tajuk dia Khasa'is Al-Imam Ali. Kitab matbu'. Kitab ini dicetak, tuan-tuan boleh beli. Kat Mesir itu melambat-lambat, mana-mana boleh jumpa. Kitab Khasa'is Sayyidina Ali, karangan Imam Nasa'i. Bila beliau tulis kitab ini untuk nak memberhentikan orang-orang yang mencaci Sayyidina Ali, maka disebabkan kitab ini dan beberapa isu yang lain. Yang mungkin tuan-tuan boleh carilah, saya pun tak nak sebut apa isu dia. Tapi berkaitan dengan Ahlul Bait ni. Disebabkan beliau kitab ni dan juga ada beberapa isu lain, beliau dipukul oleh orang Syam sehingga patah tulang belakang beliau. Dikatakan beliau diusung oleh orang setengah anak-anak murid beliau dalam keadaan tulang belakang dah patah ni. Beliau diusung sampai ke kota Mekah, dikatakan beliau wafat di kota Mekah dan dimakamkan di kota Mekah. Ini cerita Imam Nasa'i. Dipukul. Dipukul sebab apa? Sebab mengarang kitab tentang kemuliaan Sayyidina Ali. Ya, itu cerita Imam Nasa'i. Siapa lagi tuan-tuan? Ramai. Imam Hakim, Imam Syafi'i, Imam Daruqutni. Imam Daruqutni juga dituduh sebagai tasyayyu' kerana mengarang satu syair tentang kemuliaan Ahlul Bait ataupun tentang Sayyidina Ali. Imam Daruqutni Nasa'i dituduh sebagai tasyayyu'. Imam Ibnu Abi Hatim dituduh sebagai tasyayyu'. Ulama jarh wa ta'dil yang terkenal. Imam Ibnu Jarir At-Tabari, pengarang kitab Tafsir At-Tabari, dituduh sebagai tasyayyu'. Maka tuduhan tasyayyu' ini bukan perkara baru dalam sejarah kita. Daripada zaman dulu bermula Imam Syafi'i sampai pada zaman sekarang, tuduhan tasyayyu' itu tetap wujud. Cuma alangkah bagusnya semua orang menjadi cerdik seumpama cerdik ulama zaman dulu, yang mampu menimbang jarah ni, mampu menimbang tuduhan tasyayyu' ini. Jangan kata si fulan kata ni tasyayyu', kita pun Syiah, tak boleh. Sabar dulu tuan-tuan ya. Itu saya nak tahu ni tentang penindasan-penindasan yang berlaku kepada Ahlul Bait dan juga pendokong-pendokong Ahlul Bait, sehingga munculnya satu golongan pada abad ini yang mereka berusaha untuk mendedahkan penindasan dan kezaliman ini kepada masyarakat. Mereka cuba mengkritik semula orang-orang yang menindas ini, yang menzalimi ini, supaya masyarakat yang datang selepas mereka ni, mereka tahu, ya, ini adalah satu penindasan, ini adalah satu kezaliman, maka kita tak ikut benda-benda macam tu. Okey? Tuan-tuan dan puan-puan akan lebih faham dengan bila ada sikit lagi saya akan bentang, insya-Allah taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Ini saya cerita tadi sebab kepada kemunculan golongan pendokong Ahlul Bait ini. Kemudian saya sebutkan beberapa ulama yang mewakili aliran ini, beberapa orang ulama yang mewakili aliran ini.
Okey. Sebelum tu, satu poin lagi saya nak beritahu. Bahawasanya, di dalam kajian ilmu hadis, kajian ilmu jar wa ta'dil, kajian ilmu rijal, juga terkesan dengan suasana penindasan dan kezaliman Ahlul Bait ni, geopolitik yang menzalimi Ahlul Bait ni, kesan itu sampai masuk kepada kitab-kitab hadis, kitab jar wa ta'dil. Sehingga dalam kitab ni, di dalam aliran-aliran, di dalam tayarat fikriyah, dalam kitab-kitab seperti Minal kita akan jumpa adanya namanya golongan Syiah ataupun golongan yang Tasyayyu'h, dan ada pula satu golongan yang dipanggil golongan Nawasib. Golongan Nawasib, zaman dulu kita tak pernah dengar kalimat Nawasib ni. Jarang kita dengar. Apa tu Nawasib tu apa ya? Yang kita pernah dengar ni dalam Nahu je lah. Hurufun Nawasib asyaratun anlan izan kai. Kan? Ya, Nawasib. Tapi sebenarnya Nawasib dalam kita ilmu Milal wa Nihal, satu golongan yang menyimpan rasa benci dan tidak suka kepada Ahlul Bait. Jadi di dalam kalangan perawi-perawi hadis, ada sebahagian perawi-perawi hadis mereka itu dituduh sebagai, ataupun mereka benar, mereka Syiah sungguh. Ada sebahagian lagi perawi-perawi yang dikatakan sebagai Nawasib. Nak dikatakan dalam ilmu jar wa ta'dil ni berlakunya satu ketidakseimbangan di dalam ketidakseimbangan dan ketidakadilan terhadap perawi Tasyayyu'h dengan perawi Nawasib. Dia tak adil, dia tak seimbang. Dalam ilmu jar wa ta'dil, orang yang dituduh sebagai Tasyayyu'h, hadis mereka confirm ditolak, didhaifkan sampai bila-bila masa. Ya, sampai bila-bila masa orang yang dah dituduh sebagai Tasyayyu'h, hadis dia habis ditolak lah. Hadis dia ditolak, tak boleh dipakai. Hadis ni dhaif. Sebab apa dhaif? Oh, dalam ini ada seorang rawi fulan. Dan dia dituduh sebagai Tasyayyu'h. Jadi orang yang dituduh sebagai Tasyayyu'h, confirm hadis dia dicampak jauh-jauh. Daripada zaman dulu sampai hari kiamat, hadis-hadis mereka akan ditolak. Kerana apa? Kerana mereka dituduh sebagai Tasyayyu'h. Okey? Tapi ada pula perawi yang dituduh sebagai Nawasib. Soalan dia, adakah perawi yang dituduh sebagai Nawasib, hadis juga mereka juga ditolak? Adakah perawi yang dituduh sebagai Nawasib, adakah hadis mereka juga didhaifkan, ditolak, ataupun hadis mereka diterima? Yang dituduh Tasyayyu'h, hadis confirm kena tolak habis-habisan. Seperti yang kita tengok dalam kitab-kitab takhrij, kitab hadis ni dhaif sebab ada perawi Tasyayyu'h dalam tu. Habis tutup cerita. Tapi bila satu hadis tu dalam tu ada perawi Nawasib pula, hadis tu jarang ditolak, jarang kritik, jarang didhaifkan. Bahkan hadis tu diterima. Seolah-olah yang jahat, yang teruk, yang jelek, yang buruk itu Tasyayyu'h saja, tapi Nawasib okey. Perkara yang saya cakap ni tuan-tuan dan puan-puan, bukan benda rekaan saya. Saya nak bacakan ibarat Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Tahzibut Tahzib. Imam Ibnu Hajar dah detect ketidakadilan ini. Imam Ibnu Hajar dah detect ketidakseimbangan ini daripada zaman Ibnu Hajar lagi. Dia dah detect dah. Dia tak payah dah kat situ. Sebab apa? Bias. Tidak seimbang. Yang Tasyayyu'h habis kena tolak sungguh-sungguh. Tapi yang Nawasib ditawthiq, diterima. Ya. Ibarat Imam Ibnu Hajar dalam kitab Tahzibut Tahzib. Wa qad kuntu astashkilu tawthiqahum. Hum ni kembali kepada siapa? Kepada ulama jarh wa ta'dil. Ya, wa qad kuntu astashkilu tawthiqahum
an-nasibi ghaliban. Imam Ibn Hajar kata, aku muskil lah. Kalau kita terjemah mungkin kita kata tak puas hati lah kot. Muskil lah saya kata. Imam Ibn Hajar kata saya muskil. Kerana ulama jarh wa ta'dil, ghaliban mereka akan tausiqkan nasibi. Golongan nasibi yang membenci Sayyidina Ali, yang membenci Sayyidina Fatimah, membenci Sayyidina Hasan, membenci Sayyidina Husain, yang membenci Ahlul Bait, mereka akan ditausiqkan secara ghalibnya. Okey, ghalibnya mereka ditausiq. Wa tauhinahum asyiyi mutlaqan. Tengok ibarat Ibnu Hajar yang perlu kita tadqiqkan. Tapi mereka akan tauhin, mereka akan merendahkan, menghina Syi'i secara mutlak. Berlaku ketidakseimbangan. Yang membenci Ahlul Bait, secara ghalibnya mereka fiqah. Syiah kepada Ahlul Bait akan ditauhin secara mutlak, bukan ghalib lagi dah, secara mutlak habis kena tolak. Di sini berlaku ketidakseimbangan. Sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri-ciri Syiah adalah mencaci Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Okey. Kita bersetuju. Orang-orang yang mencaci Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mencaci Sayyidina Umar Al-Faruq, layak kita dhaifkan hadis mereka. Kerana mereka membuat satu dosa. Okeylah, kita setuju. Tidak mempertikaikan. Persoalan dia adalah golongan nawasib ni maksudnya dia mencaci Sayyidina Ali. Yang caci Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kita kata kita tolak riwayat dia sebab dia Syiah. Okey, setuju, no problem. Tapi golongan nawasib yang menghina, yang mencaci, yang melaknat Sayyidina Ali ni, kenapa ditausiqkan? Adakah dosa menghina Sayyidina Ali lebih rendah daripada dosa menghina Abu Bakar dan juga Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar? Kenapa bias pula? Dosa menghina Sayyidina Ali adakah lebih rendah, lebih ringan daripada dosa menghina Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar? Sedangkan Nabi SAW telah bersabda, Ya Ali, la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq. Nabi kata yang mencaci Sayyidina Ali, yang mencaci Sayyidina Ali, yang melaknat Sayyidina Ali itu munafik. Nabi sebut munafik. Macam mana golongan orang yang dicap oleh Nabi sebagai munafik, tapi si ulama al-jarh wa ta'dil tausiq ghaliban. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk menimbulkan persoalan ini, muncullah aliran ini. Pendokong Ahlul Bait ni. Golongan yang Nabi dah cap dia sebagai munafik ni. Golongan yang mencaci Sayyidina Ali, menghina Sayyidina Ali. Golongan ini yang telah dicap oleh munafik, tapi ditausiqkan. Kita boleh datangkan 10 contoh perawi yang macam ni. Saya datangkan satu contoh. Ada seorang perawi namanya Imran bin Al-Hittan. Imran bin Al-Hittan adalah seorang perawi yang nawasib dan juga khawarij. Dikatakan wirid beliau adalah, antara wirid beliau adalah melaknat Sayyidina Ali 70 kali pagi, 70 kali malam. 70 kali dia akan laknat Sayyidina Ali waktu pagi. 70 kali dia akan laknat Sayyidina Ali pada waktu malam. Dan perawi ini ada dalam Sahih Bukhari. Jadi thiqah ke tak thiqah dia? Ada dalam Sahih Bukhari. Siapa berani pertikaikan? Berani tak pertikaikan? Sahih Bukhari tu, rijal sahihain. Tapi nawasib, tapi khawarij, melaknat Sayyidina Ali. Apa solution untuk masalah ni tuan-tuan dan puan-puan? Untuk inilah datangnya aliran ini, untuk membahaskan masalah ni. Ya. Jadi ni bermula bertitik tolak daripada pandangan Al-Imam Ibn Hajar Asqalani yang menyatakan aku peliklah melihat ulama jarh wa ta'dil yang cepat thiqahkan nawasib dan cepat mendhaifkan
Syiah. Aku pelik tengok ni. Oh, daripada kata-kata ni lah menjadi satu-satu titik tolak daripada kemunculan aliran ini, tuan-tuan dan puan-puan. Masa kita pun semakin banyak. Dan sembang memang boleh sembang macam-macam. Ya, banyak lagi lah perkara-perkara yang telah dicoret oleh Syekh Mahmud dalam kitab beliau yang hebat ni, Intijah Hadisiyah. Minta maaf saya nak cakap ya. Tuan-tuan dan puan-puan kena baca dulu kitab ini. Cuba baca, cuba selak. Sebenarnya dalam kitab ni banyak jawanib mutaaddidah. Saya mula-mula bila baca ni, saya buka janib-janib yang terlalu terkis pada ilmu sina'ah hadithiyah. Kepala kita pun jadi pening sebab membahaskan ilmu sina'ah itu secara dakik sangat. Begitu mendalam. Kalau buka contoh ya, contoh dalam kitab Intijah Hadisiyah, buka bab Syekh Albani. Oh, Syekh Mahmud memang bahas sampai ke lubuk. Kita ustaz-ustaz yang mungkin kalau bukan yang khalfiyat ilmu hadis ni, kita baca kita pening. Sebab dakik sangat. Tapi seronok kitab ni juga ada beberapa jawanib yang ringan yang saya rasa kita boleh baca. Semua ustaz boleh baca. Contohnya jawanib Ahlul Bait ni. Janib Ahlul Bait ni kita baca, kita boleh dapatkan satu fikrah. Tuan-tuan dan puan-puan, Syekh Mahmud mengajarkan kepada kami tidak wajib untuk bersetuju dengan beliau. Kalau ustaz-ustaz baca bab Ahlul Bait dalam kitab Intijah Hadisiyah, saya rasa tak setujulah dengan Syekh Mahmud. No problem. Fine. Itu kita punya hak. Kita tak setuju dengan Syekh Mahmud. Okey. Tapi pastikan ada hujah dan ada ilmu kita sendiri untuk melayakkan kita tidak bersetuju dengan satu kajian yang detail ni. Tak setuju tak apa, tak ada masalah. Tapi baca dulu. Baca dulu. Tengok dulu. Timbang dulu. Ya, tapis. Kan? Tidak lazim untuk kita semua ni mengambil seratus% apa yang tercoret di dalam mana-mana kitab. Kecuali kitab Allah. Kitab Allah dan hadis Nabi itu je wajib diterima. Kitab-kitab lain kita ada hak untuk terima dan tak terima. Tapi tak terima tak apalah, tapi biar ada hujah kan. Jadi baca Jawanib Ahlul Bait ni. Kemudian lepas Janib Ahlul Bait, Syekh Mahmud buat satu lagi tajuk yang saya rasa sangat bagus. Perlu dibaca oleh semua jenis ustaz-ustaz. Iaitu perkembangan ilmu hadis daripada sudut ilmu sirah nabawiyah. Syekh Mahmud mengkaji beberapa kitab sirah nabawiyah yang dikarang pada kurun ini. Syekh Mahmud merungkai kelebihan dan kekurangan serta metodologi dalam kitab kitab sirah nabawiyah tu. Di antara fawaidnya, Syekh Mahmud kata dalam bab tu, di antara kitab sirah nabawiyah yang terbaik dipelajari oleh orang ataupun dibaca oleh orang adalah kitab Khatamun Nabiyyin karangan Al-Allamah Syekh Muhammad Abu Zuhrah. Percaya tak sahabat-sahabat? Kita jarang dengar, apatah lagi kita jarang membaca tentang kitab Khatamun Nabiyyin ni. Bila buka kitab sirah nabawiyah, pertama sekali Rahik Maktum. Kedua, Fiqh Sirah karangan Syekh Ramadan Buti. Apa lagi? Kitab-kitab sirah yang biasa, famous lah. Ya. Tapi kitab Khatamun Nabiyyin tak ada langsung dalam senarai. Tapi di sisi Syekh Mahmud, kitab sirah terbaik dikarang pada zaman ini adalah kitab Khatamun Nabiyyin karangan Syekh Muhammad Abu Zuhrah. Ini satu fawaid. Dan Syekh Mahmud datangkan hujah. Bukan cakap kosong. Kita bacalah hujah tu. Di antara kitab terbaik juga dalam sirah Nabawi, kitab Fiqh Sirah karangan Syekh Ramadan Buti. Syekh Mahmud datangkan sebab musabab dia, membahaskan tentang periwayatan-periwayatan dia. Syekh Ramadan Buti bila karang kitab Fiqh Sirah, Syekh Ramadan Buti dibantai oleh Syekh Nasruddin Albani, dikritik oleh Syekh Nasruddin Albani. Syekh Albani tulis satu kitab Rak Syekh Ramadan Buti. Tiada siapa yang berjaya mempertahankan Syekh Buti daripada kritikan Syekh Albani. Tak ada seorang pun. Bukan berjaya tak berjaya, langsung tak ada yang mempertahankan Syekh Ramadan Buti daripada kritikan Syekh Albani. Sampai Syekh Mahmud karang kitab Intijah Hadisiyah. Syekh Mahmud orang pertama yang mempertahankan kitab Fiqh Sirah dan mempertahankan Syekh Ramadan Buti daripada kritikan Syekh Nasruddin Albani. Tuan-tuan perempuan bacalah. Benda ni tak adalah terlalu dakik sangat sina'ah hadisiyah, tapi ia lebih ringan. Juga dalam ni juga ada satu aliran lagi, aliran At-Tanwiriyin, Al-Aqlaniyin.
Ya, golongan seperti Syekh Muhammad Abdul, Syekh Rashid Redha. Ya, itu juga. Jadi yang ni topik-topik ni ringan lah ya, ringan-ringan boleh baca. Ustaz-ustaz semua kita boleh baca insya-Allah. Okey, sekarang saya nak bentang beberapa orang ulama sebagai wakil daripada aliran Ahlul Bait. Saya minum air sekejap tuan-tuan ya. Baik, saya tengok ada beberapa soalan dekat ruangan chat. Saya minta izin, saya akan jawab setelah habis saya punya pembentangan wakil-wakil aliran ni lah. Sebab kalau saya masuk ke soalan tu nanti gang, dia akan meleret. Meleret, takut saya tak dapat nak cerita tentang tokoh-tokoh ni. Tokoh pertama yang saya senaraikan lah. Ada 4 orang di sini. Secara ringkas. Tokoh pertama, bahkan tokoh utama dalam aliran pendukung Ahlul Bait ini pada kurun 14, saya letak sebagai Syed Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari. Syed Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari. Tuan-tuan dan puan-puan, buka kebanyakan kitab-kitab beliau, kita akan tengok keutamaan beliau itu diberi kepada Ahlul Bait. Beliau ada satu prinsip. Prinsip beliau mudah saja. Sehebat mana tokoh di dunia ini, tokoh-tokoh ulama, tokoh apa, sehebat mana tokoh ulama pada dalam sehebat mana ulama yang pernah wujud dalam dunia ini, mereka itu mendapat istimdad daripada Rasulullah dan juga Ahlul Bait Rasulullah. Ya, Syed Ahmad kata mudah aja. Imam Abu Hanifah ke, Imam Malik ke, Imam Syafi'i ke, Imam Ahmad bin Hanbal ke, Imam Abdul Qadir Jailani ke, Imam Abdul Hasan Syazuli, Imam Bahauddin Naqsyabandi ke, sekalian ulama-ulama, sekalian imam-imam, mestilah rentetan dan istimdad anwar dan ulum mereka itu daripada Ahlul Bait. Ini pegangan mereka. Pegangan Syed Ahmad, Syed Abdullah, Syed Abdul Aziz. Justru tidak layak seorang pun ditakdimkan melebihi Ahlul Bait. La Imam Abu Hanifah, wala Imam Malik, wala Imam Syafi'i, wala Imam Syazili, wala Imam Al-Jailani. Mereka tidak patut ditakdimkan lebih daripada sadah Ahlul Bait. Ini pandangan dan prinsip Syed Ahmad Al-Ghumari. Mudah saja, hujah beliau cukup jelas. Nabi SAW tinggalkan hadis-hadis yang begitu banyak suruh berpegang dengan Ahlul Bait, berpegang dengan Ahlul Bait, berpegang dengan Ahlul Bait. Jaga Ahlul Bait aku. Kasih kepada Ahlul Bait aku. Ya. Maka kalau kita kasih kepada tokoh-tokoh lain selain daripada Ahlul Bait, la ma fi muskilah. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Sekalian tokoh-tokoh alal ain wal ras. Tapi kita dahulukan Ahlul Bait. Nabi suruh kita jaga Ahlul Bait. Nabi suruh kita pertahankan Ahlul Bait. Ya. Jadi Syed Ahmad kata tidak patut seseorang tu mendahulukan mana-mana tokoh kat dunia ni melebihi para sadah Ahlul Bait. Ini prinsip Syed Ahmad Ghumari. Hujah mereka cukup jelas. Kerana itu adalah seruan Nabi. Ya. Memuliakan, mengagungkan, meninggikan kedudukan Ahlul Bait itu seruan Nabi. Selesai. Jadi rentetan daripada pandangan ni, prinsip ini, tuan-tuan dan puan-puan, Syed Ahmad banyak kajian-kajian beliau lakukan dalam ilmu hadis ini berdasarkan seputar tentang masalah ni. Saya suka kalau sahabat-sahabat semua, ustaz-ustaz dapat membaca satu kitab yang dikatakan kitab ini, tuan-tuan, dia membawa ruh tajdid dalam ilmu hadis pada abad ni. Ruh tajdid. Iaitu kitab Fathu Malik al-Ali bisihhati hadis Madinatul Ilmi Ali. Fathul Malik al-Ali bisihhati hadis Bab Madinatul Ilmi Ali. Cukup ke masa kita nak bincang ni. Tuan-tuan dan puan-puan, ada satu hadis Nabi SAW, Rasulullah pernah bersabda,
ana madinatul ilmi wa aliyun babuha faman arada al-ilma falyati babahu, atau kama qala Nabi SAW. Hadis ni tuan-tuan dan puan-puan ada pro and kontra. Ada pro and kontra. Hadis ini disahihkan sebagian ulama, hadis ini dihasankan oleh sebagian ulama, hadis ini didhaifkan oleh sebagian lagi, hadis ini dimaudhu'kan oleh sebahagian lagi. Ada satu buku yang ditulis oleh salah seorang anak murid Syed Ahmad. Nama beliau apa daripada ulama Hadramaut ya, Syed Muhammad bin Yahya ke apa, saya tanya nama beliau. Beliau tulis satu kitab dan kitab itu ditahqiq oleh Dr. Zaid bin Ali. Dr. Zaid bin Yahya. Ada seorang habib terkenal di Tarim, di Hadramaut, sahabat-sahabat mungkin kenal lah. Syed Zaid bin Yahya. Ya, beliau mentahqiq kitab ni. Dalam muqaddimah tahqiq beliau mengkaji, beliau kata hadis ni, hadis bab Madinatul Ilmi Ali ni disahihkan dan dihasankan oleh lebih kurang 36 orang ulama. 36 orang ulama mensahihkan ataupun menghasankan hadis ini. Tapi hadis ini berlegar di kalangan ramai ustaz-ustaz sebagai satu hadis dhaif juga. Ramai menganggap hadis ini dhaif. Kalau geng-geng Wahabi memang satu qaulan wahidan. Kalau geng Wahabi kata hadis ini palsu habis. Ya, kalau geng Wahabi memang dia kata hadis ini palsu habis. Sedang hadis itu disahihkan, dihasankan oleh hampir 36 orang ulama. Jadi Syed Ahmad mengarang satu kitab tentang hadis ni untuk membuktikan hadis ini adalah sahih. Dan dalam hadis ni beliau membawakan beberapa ijtihad beliau dalam ilmu hadis. Salah satu contoh ijtihad beliau dalam ilmu hadis yang ada dalam kitab ni. Beliau kata macam ni. Beliau kata sebenarnya di dalam ilmu hadis ni al-ibratu fi tawthiq ar-ruwati faqat hawla al-ithnaini. Al-adlu wad-dhabt. Bukan. Syed Ahmad kata sebenarnya al-umdah fi tawthiq ar-rawi adalah ad-dhabt sahaja. Kalau perawi itu dhabit, okey, hadis dia boleh diterima. Kalau perawi itu tidak dhabit, hadis itu menjadi dhaif. Adapun tentang tuduhan-tuduhan bid'ah, ada bid'ah sughra, bid'ah kubra, ada bid'ah wusta. Lepas tu ada pula ad-da'i ila bid'atihi, apa benda apa semua, ad-da'i apa semua ni. Menurut Syed Ahmad itu hanya teori-teori yang tidak terpakai di dalam tatbiqat ilmu hadis. Kita belajar ilmu mustalah hadis, Syarah Nukhbah, Tadribur Rawi, Fathul Mughith. Mesti dalam tu ada satu tajuk dia adalah Ar-Ramyu bil bid'ah ataupun Babul Mubtadi'. Babul Mubtadi'. Bid'ah tu ada dua, mukaffirah dan mufassiqah. Kalau bid'ah mufassiqah, jumhur kata tak boleh diterima, tapi ada juga kata boleh terima walaupun bid'ah mukaffirah. Serabut. Okay, kalau bid'ah mufassiqah, jumhur kata boleh terima dengan syarat ghairu da'iyah. Kalau da'iyah tak diterima. Menurut Syed Ahmad, semua ini teori yang tidak tertatbiq di dalam kitab-kitab hadis. Beliau datangkan bukti dan hujah, kitab Bukhari, kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, ya, banyak dipenuhi dengan perawi-perawi yang walaupun dituduh dengan pelbagai tuduhan. Ya, ada tesis ulama karang di Mesir, tesis master kalau tak silap saya, Ar-Ruwah Al-Mubtadi'ah fi Sahih Al-Bukhari. Dia senaraikan perawi-perawi yang telah dicop oleh Mubtadi'ah tapi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Mereka adalah perawi dalam Rijalus Sahihain yang kita tak boleh kacau dia walaupun dia dah kena cop sebagai Khawarij, sebagai Qadariyah, sebagai Syiah, sebagai Mu'tazili. Ya, Sahih Bukhari macam-macam. Perawi ada dalam tu tapi Imam Bukhari terima mereka seolah-olah Imam Bukhari nak cakap, kau tuduhlah apa-apa pun aku tak kisah, yang penting dia dhabit, aku terima. Jadi Syed Ahmad datangkan kaedah ni dalam kitab beliau. Ya, dan pandangan ini wajar kita perhalusi. Walaupun Syed Ahmad bawa pandangan ini seperti seolah-olah dia mukhalaf alil jumhur.
Semua kitab mustalah kata al-adlu wa dhabt. Al-adlu wa dhabt. Al-bid'ah mukaffirah wal mufassiqah wa mufassiqah da'iyah wa ghairu da'iyah. Semua kita mustalah bincang pasal benda itu, tapi Syekh Ahmad kata no, itu hanya teori saja. Pandangan ini kita perlu perhalusi. Betul ke hujah Syekh Ahmad? Ya. Jadi dalam kitab beliau ni tuan-tuan dan puan-puan, beliau membuktikan bahawasanya hadis ni adalah hadis yang sahih. Kalaulah ada perawi-perawi yang dituhmah sebagai tasyayyuh kerana meriwayatkan hadis ni, Syekh Ahmad kata tuduhan tasyayyuh itu tidak memberi bekas, tidak memberi kesan. Tidak patut diiltifat, tak perlu dipedulikan pandangan yang menuduh kata perawi ini tasyayyuh. Syekh Ahmad kata tak payah. Tak payah nak kecoh-kecoh. Kan? Banyak hujah-hujah yang Syekh Ahmad bawa. Dan kitab Fathul Malikil Ali ni tuan-tuan dan puan-puan, kedudukan dia sangat dipuji oleh sebahagian besar ulama-ulama hadis yang lain. Kerana melihat kemampuan Syed Ahmad mendatangkan hujah dan juga ruhun naqdi dan tajdidi dalam kitab ni. Ya, Al-Alamah Syed Abdul Aziz Al-Ghumari menyatakan, saya mendapat futuh dalam ilmu hadis ini melalui dua kitab, kata Syed Abdul Aziz. Saya dapat futuh dalam ilmu hadis dengan membaca dua kitab. Pertama kitab Al-La'il Masnu'ah fil Hadis Al-Mawdu'ah karangan Imam Suyuti. Kedua, futuh saya dapat itu melalui kitab abang saya sendiri, iaitu kitab Fathul Malikil Ali. Yang kitab yang saya tengah mention ni. Jadi kitab ni sangat bagus. Kalau kita boleh dapat telaah, yang mungkin kita sukar nak faham. Mula-mula ada kaedah-kaedah yang mungkin kita tak berapa jelas, tapi kalau baca sekali, dua kali, tiga kali, maka kita akan faham dan banyak manfaat kita dapat, banyak pencerahan yang kita akan dapat dalam ilmu hadis ni. Tuan-tuan dan puan-puan, kitab ini dicetak dengan banyak cetakan. Ada satu cetakan, ada kat sini. Ada satu cetakan yang ditahqiq oleh Dr. Imad Surur. Ada satu lagi cetakan, kalau tersilap Syekh Hasan Saqaf pun ada tahqiq kitab ni. Dan ada lagi satu cetakan yang ditahqiq oleh Dr. Syihab. Dr. apa? Katarim tu apa nama dia? Dr. apa nama dia? Dr. bin Syihab. Allahumma salli ala sayyidina. Dah lupa dah. Dr. Alawi bin Syihab, ya, Dr. Alawi bin Syihab. Beliau membuat tesis PhD tentang Syed Ahmad di Jordan. Ya, tesis PhD beliau tentang Syed Ahmad. Ya, beliau buat PhD di Jordan. Beliau juga ada tahqiq kitab ni. Jadi banyak tahqiq kitab-kitab ni. Jadi nak beli, saya sarankan beli yang Dr. Alawi bin Syihab lah. Yang dia ringan dan sesuai dengan kita lah. Tahqiq Syekh Hasan Saqaf, dia agak kata orang menakutkan sikit lah. Ya, nak baca boleh tapi kena relax sikit. Jadi kitab ni sangat bagus tuan-tuan dan puan-puan, dan banyak lagi lah tempat-tempat Syed Ahmad membicarakan tentang Ahlul Bait ni. Kalau kita buka kitab beliau Al-Mudawi, kitab Al-Mudawi 6 jilid tu, memang banyaklah sentuh tentang Ahlul Bait. Ya, itu Syed Ahmad. Yang kedua, tokoh daripada aliran ni adalah Syed Abdul Aziz. Syed Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, beliau juga banyak kitab-kitab, banyak tempat-tempat beliau sentuh tentang Sayyidina Ali dan juga para Ahlul Bait. Saya mendengar daripada guru saya, Syekh Mahmud Mamduh. Syekh Mahmud kata, Syed Abdul Aziz, apabila beliau menceritakan tentang kedudukan, kelebihan biografi Sayyidah Fatimah, badannya akan menggeletar. Syed Abdul Aziz bila cerita tentang biografi Sayyidah Fatimah, badannya akan menggeletar, menahan haibah dengan Sayyidah Fatimah. Ya. Dan saya melihat guru saya Syekh Mahmud, kalau bercerita tentang Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, biasa beliau akan menangis ataupun merah matanya. Kerana apa? Kerana haibah, kecintaan, kesedihan yang ada dalam diri mereka terhadap para Ahlul Bait ni. Jadi Syed Abdul Aziz, tuan-tuan dan puan-puan, mengarang banyak kitab juga. Antaranya apa? Yang masyhur ni kitab ni, tentang kitab seorang perawi yang bernama Al-Harith Al-A'war. Ada seorang perawi hadis daripada kalangan tabi'in. Nama dia Harith Al-A'war. Harith Al-A'war ini dikatakan dhaif oleh ramai perawi-perawi hadis, ulama jarh wa ta'dil. Tapi Syed Abdul Aziz berpandangan bahawa Harith Al-A'war ini tidak dhaif. Bahkan itu thiqah.
antara hujah Said Abdul Aziz menyatakan Harith A'war ni, dia ni tabi'in ya. Harith A'war ni tabi'in. Hujah Said Abdul Aziz menyatakan Harith A'war ni thiqah ni. Di antaranya adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sendiri mempelajari ilmu daripada Harith A'war. Kalau Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain mengambil ilmu daripada Harith Al-A'war, adakah layak orang seperti ini dikatakan dhaif dalam periwayatan dia? Ya. Kalau Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ambil ilmu daripada A'war, tapi dikatakan Harith A'war ni dhaif. Sebab apa? Sebab dia tasyayyu'. Terlalu cenderung kepada Sayyidina Ali. Maka hadis dia ni dhaif sampai hari kiamat dhaif. Kenapa? Kerana tasyayyu'. Kenapa dia tasyayyu'? Oh, kerana kecenderungan terhadap Sayyidina Ali. Kan? Jadi Said Abdul Aziz kata, no, dia tidak layak dianggap sebagai dhaif, bahkan dia thiqah. Cukuplah bukti kethiqahan dia adalah guru kepada Hasan dan juga Husain. Nak dalil apa lagi, kata Said Abdul Aziz. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, jumhur muhaddisin daripada dulu sampai sekarang beranggapan Harith A'war ni dhaif. Kita jumpa mana-mana kitab dia sebut Harith A'war, mesti dia kata dhaif. Walaupun di sana ada orang yang mensiqahkan dia dan ada hujah-hujah di sana. Tapi dalam hal ini Said Abdul Aziz seolah-olah melanggar arus, melawan arus. Arus kata dhaif, dia melawan. Dia melawan. Saya baca kitab Harith A'war ni, Al-Ba'ith fi Ilal At-Ta'n fil Harith. Saya baca kitab ni tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya berpeluh, dada saya berdegup. Saya kata, Said Abdul Aziz berani tulis kitab macam ni. Dia tahu bila ditulis kitab ni, dia tahu dia confirm kena tuduh sebagai Syiah. Said Abdul Aziz confirm kena tuduh Syiah. Kerana mengarang satu kitab mempertahankan seorang perawi yang telah dituduh sebagai tasyayyu' sejak zaman berzaman. Tapi dia tulis juga kitab tu. Dia tulis kitab tu, hari ni kita boleh baca kitab tu. Kenapa dia orang berani macam tu? Kalau saya ni tuan-tuan, entah-entah saya cakap sekarang ni, saya dah kena tuduh sebagai Syiah lah. Saya dah lah kena tuduh sebagai Wahabi. Lepas tu kena tuduh sebagai Syiah pula. Kita nak bercakap pun tak berani. Kita nak sembang cerita Ahlul Bait, kita tak berani sebab takut kena tuduh Syiah. Dia orang tulis kitab, dia orang tahu confirm kena tuduh Syiah. Tapi dia tulis juga kitab tu. Tak berani. Tak takut pun. Hebat ya. Jadi beliau menulis kitab ni tuan-tuan dan puan-puan, perbincangan dia itu sangat kuat. Hujah hebat. Macam saya kata tadi, tidak wajib untuk kita menerima hujah-hujah sesiapa pun kecuali Quran dan juga Sunnah. Tapi kita boleh pertimbangkan. Baca dulu, kita timbang betul tak betul, hujah dia kuat tak kuat dan sebagainya. Dan seperti saya kata tadi, confirm bila Said Abdul Aziz sekarang kitab ni, confirm kena tuduh Syiah. Maka adalah ulama-ulama hadis pada kurun ini yang memang betul-betul kau bantai Said Abdul Aziz sebagai Syiah. Di antaranya adalah Syekh Albani. Syekh Albani memang bantai Said Abdul Aziz, kritik Said Abdul Aziz menyatakan dia ni Syiah kerana menyokong perawi-perawi tasyayyu', mempertahankan perawi-perawi tasyayyu' dan sebagainya. Itu tak apalah, Syekh Albani kita tahulah cara dia macam mana. Tak apalah. Tapi di samping itu juga Syekh Muhammad Awamah pun juga menuduh Said Abdul Aziz ini sebagai tasyayyu'. Yang tu kat situ dia jadi isu sikit lah. Ya, Syekh Muhammad Awamah pun menuduh Said Abdul Aziz sebagai tasyayyu' kerana dia tak puas hati bila Said Abdul Aziz mempertahankan Harith Al-A'war yang dikatakan sebagai tasyayyu'. Ya. Okey. Jadi itu di antara Said Abdul Aziz dan kitab beliau tentang Harith A'war yang ditulis demi untuk mempertahankan perawi-perawi yang mendokong aliran Ahlul Bait. Itu nombor 2 tuan-tuan dan puan-puan. Nombor 3. Tokoh nombor 3. Masa dah semakin sempit ya. Tokoh nombor 3 adalah Said Muhammad bin Aqil. Said Muhammad bin Aqil pengarang satu kitab yang sangat bagus, iaitu pengarang kitab Al-Atbul Jamil. Al-Atbul Jamil ala ilmi al-jarh wa ta'dil. Dalam kitab ini beliau mendatangkan
perasaan tidak puas hati. Perasaan tidak puas hati terhadap ulama jarh wa ta'dil yang mereka senang menerima perawi yang nawasib tetapi sangat kuat menolak perawi yang tasyayyu'. Jadi beliau senaraikan perawi-perawi yang dituduh sebagai tasyayyu' dalam kitab-kitab jarh wa ta'dil. Perawi-perawi yang dikatakan sebagai tasyayyu' dalam kitab jarh wa ta'dil, lalu membuktikan mereka ni tidak layak dipanggil sebagai tasyayyu'. Takkanlah sebab dia sahihkan satu hadis fadail Sayyidina Ali terus dipanggil sebagai tasyayyu'. Takkanlah kerana dia meriwayatkan satu hadis tentang Sayyidina Ali dipanggil tasyayyu'. Oh, kat situ seolah-olah Syed Muhammad bin Aqil ni melahirkan ketidakpuas hati terhadap ulama jarh wa ta'dil kerana mereka seolah-olah bias. Ada perbincangan dia yang detail, tuan-tuan. Dan beliau juga mendatangkan senarai perawi-perawi yang confirm dituduh sebagai nawasib tapi tetap ditausikkan oleh ulama jarh wa ta'dil. Imran bin Hittan, Abdul Rahman bin Muljam, ni. Kita baca tu, kita rasa pun, ya Allah, dahsyat ya, ni saya rasa bagus. Boleh baca, sila baca. Ustaz-ustaz sila baca. Tapi ada bertapis. Kena bertapis. Tak ada, bukan semua dalam kitab tu boleh kita ambil terus. Dan bukan semua benda dalam tu salah dan kita kena campak jauh-jauh. Kita kena tapis. Jadi kitab Atbul Jamil ni satu kitab yang membangkitkan kontroversi. Ya. Membangkitkan kontroversi. Jadi bila kitab ni keluar, ada ulama sokong kitab ni, ada ulama bantai kitab ni. Di antara ulama yang membantai kitab ni adalah Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Kita mungkin selalu dengar nama beliau, pengarang kitab Jamaluddin Qasimi, pengarang kitab Qawaidut Tahdits ya, Qawaidut Tahdits kalau tak silap saya. Masyhur, seorang ulama besar daripada Syam. Jamaluddin Qasimi pun saya ada dalam kitab Ihtijaj Hadisiyah ya. Jadi beliau menulis satu kitab membangkang semula kitab Atbul Jamil ni. Tak puas hati. Ya, tak puas hati. Okey, soalan kita tanya akhir nanti ya. Saya tak nak jawab soalan dulu sebab dia akan ambil masa. Jadi antara yang memerat kitab Atbul Jamil ni Syekh Jamaluddin Qasimi. Tapi rot beliau tu rot yang ilmiah. Bak kata Syekh Mahmud, Syekh Jamaluddin Qasimi di samping beliau rot kitab Atbul Jamil, tapi di beberapa tempat beliau difak juga pada Atbul Jamil tu. Ya, jadi nampak macam rot tapi secara tak langsung ia juga mendifak kitab Atbul Jamil. Okey, tak apa. Dan kitab yang nampak macam rot ni, karangan Syekh Jamaluddin Qasimi, itu pula dirad oleh seorang ulama lain untuk mempertahankan kitab Atbul Jamil. Mula-mula Atbul Jamil dirad oleh Syekh Jamaluddin Qasimi, kemudian datang satu rad lagi, rad Syekh Jamaluddin Qasimi ni untuk mempertahankan Atbul Jamil. Siapa tahu kitab nombor 3 ni kitab apa dan siapa pengarang dia? Siapa yang mempertahankan Atbul Jamil daripada kena rad? Oh. Mungkin saya keliru sikit kat situ ya. Mungkin saya keliru, nanti saya betulkan balik. Wallahu alam. Ala kulli hal, ada ulama yang rad ya, saya tak pasti Jamaluddin Qasimi ataupun ulama lain ya. Minta maaf, saya tersilap nama kat situ mungkin. Ada ulama, ni. Nama beliau Abdul Aziz Al-Halabi ya, Abdul Aziz Al-Halabi, seorang ulama daripada Syam, dia rad kitab Atbul Jamil. Al-Halabi nama dia. Abdul Aziz Al-Halabi rad kitab Atbul Jamil. Dan rad kitab Al-Halabi ini dirad semula oleh ulama lain. Ya, seorang ulama lain rad kitab kitab Al-Halabi ini untuk mempertahankan kitab Atbul Jamil. Ya, yang mempertahankan kitab Atbul Jamil ini tidak lain tidak bukan adalah Mufti Johor kita dulu, Syed Alawi bin Tahir Al-Haddad,
dengan tajuk kitabnya kitab Bayan Aghlatul Halabi 'ala al-Atbil Jamil. Kitab ini juga dicetak mulhaq dengan kitab Atbul Jamil. Kalau cetakan Dr. Alawi bin Syihab tu rasanya ada mulhaq kat situ. Dan kitab ni rare lah. Ya, kita walaupun kita selalu dengar tentang Said Alawi bin Tahir Al-Haddad, tapi kita dah jarang kita dengar tentang mashrab ataupun pendekatan Said Alawi bin Tahir Al-Haddad. Kita kata tadi walaupun Atbul Jamil mencetuskan kontroversi di kalangan ulama, ada yang rad, ada yang sokong, tapi di sisi Said Alawi bin Tahir Al-Haddad, beliau antara yang mempertahankan kitab Atbul Jamil. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, saya sarankan baca kitab Atbul Jamil ni. Supaya kita tengok. Dia akan memberikan kita gambaran kenapa munculnya aliran ini dan kenapa mereka begitu bersemangat di dalam mempertahankan Ahlul Bait daripada sudut ilmu jarh wa ta'dil dan juga ilmu-ilmu lain. Okey, jadi Syekh Muhammad bin Aqil, beliau ada juga beberapa kitab lain tentang Ahlul Bait yang ada pro and cons. Kita boleh ambil, kita boleh tolak, kita boleh tapis. Itu bergantung kepada kemampuan kita masing-masing lah. Ya. Tapi yang penting tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak bersetuju dengan Syekh Muhammad bin Aqil, tak apa. Tapi janganlah menghina, janganlah merendahkan, janganlah menganggap Syekh Muhammad bin Aqil ni orang tak ada ilmu. Beliau adalah seorang alamah. Beliau adalah seorang alamah, seorang bahatha, seorang muttali'. Ya, Syekh Muhammad bin Aqil. Asal daripada Hadramaut. Baik. Tokoh yang terakhir saya nak sampaikan di sini adalah Said Alawi bin Tahir Al-Haddad, iaitu pengarang kepada kitab Al-Qaulul Fasal lima li Bani Hashim min lima li Bani Hashim wa Quraisy wa la min al-Fadl. Kitab ini masya-Allah tabarakallah pernah dicetak 50 tahun yang lepas. Kemudian kitab ini nafat 50 tahun lepas dicetak, lepas tu habis, tak dijumpai. Cari mana-mana susah nak jumpa, kecuali orang dulu-dulu yang mungkin menyimpan nuskha lama tu. Kemudian kitab ini diberi nafas semula. Ya, kitab ini diberi nafas semula, dihidupkan semula oleh Syekh Mahmud Said Mamdouh. Beliau nak kata tahqiq tu tidak, ya, Syekh Mahmud tidak memanggil ni tahqiq, tapi beliau menerbitkan semula dengan menambah mukaddimahnya, dengan menambah fawaid-fawaid. Beliau terbitkan semula kitab ini dalam bentuk 2 jilid. Ya, alhamdulillah, saya rasa sahabat-sahabat pun mungkin ada pernah jumpa atau pernah beli kitab. Ya, bagus, cantik kitab ni. Dia letak gambar ni, gambar Masjid Sultan Abu Bakar kat Johor sebagai simbolik kepada kitab ini dikarang oleh ulama Johor Said Al-Haddad. Jadi kitab ini dikeluarkan oleh Syekh Mahmud dalam bentuk 2 jilid, dan kitab ini juga satu kitab yang sangat kuat di dalam mempertahankan kemuliaan kedudukan Ahlul Bait. Okey. Dan ada sejarah yang panjang kenapa kitab ini dikarang oleh Said Alawi bin Tahir. Cuma saya minta maaf, mungkin masa tidak mengizinkan untuk saya cerita tentang sejarah tersebut. Dan kami pernah tanya kepada Syekh Mahmud, Syekh, adakah Said Alawi bin Tahir ni kami tanyakan kepada Syekh Mahmud, menurut Syekh Mahmud siapakah dia ulama Nusantara? Ulama Nusantara yang paling hebat pernah wujud di Nusantara dalam ilmu hadis. Siapa ulama yang duduk di Nusantara yang paling hebat dalam ilmu hadis? Ya. Dalam senarai ini kita tak boleh masuk Syekh Yasin lah, sebab Syekh Yasin duduk di kota Mekah. Kita orang tanya siapa ulama di Nusantara, bukan ulama Nusantara, ulama di Nusantara yang paling kedepan, yang paling hebat dalam ilmu hadis. Maka ketika itu Syekh Mahmud kata, menurut kajian aku, saya rasa yang paling hebat ilmu hadis di Nusantara adalah Said Alawi bin Tahir Al-Haddad. Kita orang tanya balik, Syekh, dalam kitab apakah terserlahnya kehebatan Said Alawi dalam bidang hadis? Kita kalau kenal Said Alawi ini, kita kenal beliau mufti Johor, beliau faqih, beliau mufti, ada ratusan ribu fatwa beliau dah keluar. Kita tak tahu Said Alawi bin Tahir Al-Haddad ni ulama yang hebat dalam bidang hadis juga. Sampai Syekh Mahmud bagi title muhaddis lah. Syekh Mahmud nak bagi title muhaddis ni susah, tuan-tuan.
guru dia sendiri Syekh Yasin Fadani pun Syekh Mahmud tak bagi title muhadis. Tapi Syed Alawi Syekh Mahmud iktiraf sebagai dia itu muhadis. Jadi kita orang tanya, Syekh dalam kitab apa dan apakah bukti bahawa Syekh Syed Alawi bin Tahir Hadani hebat dalam bidang hadis? Syekh Mahmud kata buktinya adalah dalam kitab Qaulul Fasl. Macam mana Syed Alawi bin Tahir Al-Haddad mengkritik Ibnu Taimiyah ketika Ibnu Taimiyah banyak mendhaifkan hadis-hadis tentang kelebihan al-bait. Syed Alawi mempertahankan hadis-hadis itu dengan kajian sina'ah hadisnya yang mendalam. Jadi cara dia mempertahankan hadis-hadis itu adalah manhaj muhaddisin yang kuat. Maka sebab itu saya merasakan antara orang yang layak diberi title muhaddis di Nusantara adalah Syed Alawi bin Tahir Al-Haddad kerana kajian beliau yang begitu hebat dalam kitab Qaulul Fasl. Dan kitab ini dikaji, ditulis untuk menjelaskan tentang kedudukan Ahlul Bait, tentang hadis-hadis yang didhaifkan, ditolak oleh sebagian orang tentang kelebihan Sayyidina Ali dan Ahlul Bait dan sebagainya. Walaupun asal usul kitab ini dikarang dalam bab Al-Kafa'ah fi Nikah. Sahabat-sahabat mungkin kita tahu, ulama Hadramaut, mereka ada pandangan tersendiri dalam isu Al-Kafa'ah fi Nikah. Mereka ada beberapa pandangan tersendiri dalam bab sekufu, bab nikah ni. Ya, mereka mensyaratkan juga nasab. Ya, nasab maksudnya kena sesama syarif. Jadi isu Al-Kafa'ah fi Nikah ni dulunya menjadi kontroversi di Indonesia. Datang beberapa orang ulama Wahabi menulis kitab rak tentang masalah Al-Kafa'ah fi Nikah ni. Jadi kecoh lalu maka kitab karangan golongan Wahabi ini dia macam banyak menggugat kedudukan Ahlul Bait, menggugat hadis-hadis yang tentang kelebihan Ahlul Bait. Maka datang Syed Alawi bin Tahir Al-Haddad karang kitab Al-Qaulul Fasl ini untuk mencerahkan keadaan, mempertahankan semula dan membetulkan bola persepsi tentang Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat-sahabat yang kasih sekalian, saya minta maaf. Masa dah terlajak panjang dah. Sejam 40 minit dah. Sebenarnya tokoh-tokoh tadi panjang jugalah mereka punya perbincangan, kitab-kitab, sebab apa mereka karang kitab. Apakah penerimaan ulama lain terhadap kitab-kitab tersebut? Ya, panjanglah ya. Tapi tinggal lagi, itulah sekadarnya yang saya dapat sampaikan pada malam ini. Saya harap adalah sedikit sebanyak manfaatnya kita dapat perolehi. Tinggal lagi tuan-tuan dan puan-puan, isu tentang Ahlul Bait ni satu isu yang apa nak cakap ya? Bahasa orang putih, orang Melayu kita kata ditelan mati anak, di luah mati bapak. Betul ke pepatah tu? Di luah mati bapak, ditelan mati anak. Mereka sadah tokoh-tokoh ni, mereka memilih untuk meluahkan. Kena cop Syiah, kena cop tu, kena cop ni, dibantai, ditahzir. Mereka tak kisah. Ya. Jadi besar sebenarnya sumbangan mereka ni. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya membuka sedikit ruang lah, ya mungkin tak lama sangat, kepada sesiapa yang ingin bertanyakan soalan. Tafadhal mashkurah, mungkin 10 minit ke 5 minit ke kita buka untuk soalan, kalau ada lah, kalau ada. Kalau tak ada tak apa. Ya, kalau ada apa-apa soalan, silakan, tafadhal. Okey, insya-Allah. Terima kasih Ustaz Tariq. Ustaz, saya ganti Ustaz Azam tadi moderator Ustaz. InsyaAllah kita akan buka soalan. Dah ada satu dalam ruangan chat. Saya buka lagi untuk 2 soalan, memandangkan ini sesi yang terakhir untuk bedah kitab Ittijahat Hadisiyah. Jadi kalau ada soalan nanti boleh tulis di ruangan komen. Jadi Ustaz, saya baca soalan yang pertama. Tadi saudara Habib dia bertanyakan, tadi Ustaz ada sebut tentang kitab Al-Atbul Jamil. Jadi Ustaz kata ada benda yang tak boleh terima, ada yang boleh terima. Jadi tang mana tu Ustaz yang perlu ditapis, tang mana yang tak boleh diterima tu Ustaz? Itu soalan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Habib At-Tunisi yang bertanyakan soalan. Sekarang kat Tunisia, tak tahulah siang ke malam ke. Terima kasih Ustaz kerana bersama. Maksud saya tadi bercakap tentang kitab Al-Atbul Jamil
Kita ada dua sudut pandang. Sebahagian kita ni mereka ada khalfiyat tentang isu-isu tentang Ahlul Bait ni. Ya, mereka ada khalfiyat, mereka baca kitab ni Ittijah Hadithiyah. Mereka faham apa yang cuba disampaikan oleh ulama tokoh-tokoh ni. Syed Ahmad, Syed Muhammad bin Naqil, Syed Alawi, Syekh Mahmud. Dia orang faham belok-belok isu-isu qadaya Ahlul Bait. Mereka ni kalau baca Atibul Jamil, mereka tak nampak apa yang tak betul. Peribadi saya baca Atibul Jamil, saya rasa seronok. Saya rasa tak ada apa-apa, no issue. Semua yang dikatakan oleh Muhammad bin Naqil betul belaka. Macam mana nak cakap? Kalau boleh kata saya rasa ulama Jarh dan Ta'dil berat sebelah, saya kata melihat hujah-hujah, tengok, saya kata betul. Tapi orang yang tak ada khalfiyat ni, isu-isu ni dia dah tahu, hujung pangkal dia dah tahu. Dia baca kitab tu, dia kata, oi teruk kitab ni. Ada kata ulama Jarh dan Ta'dil ni berat sebelah. Astagfirullahalazim, mencaci ulama. Tu kan. Bila saya kata kita berhak untuk menerima dan menolak, yang penting kita tapis. Maksud saya adalah, kalau kita rasa ada benda tak betul dalam kitab tu, jangan anggap kitab tu kita nak campak jauh-jauh. Ya. Jangan kita rasa ada benda kita tak perhati dengan kitab tu, kita rasa semua dalam tu salah. Kita kajilah. Kita tapihlah. Itu maksud saya. Peribadi saya baca Atibul Jamil, saya tak nampak mana salahnya. Ya. Saya tak kata ada benda tu kita tak boleh terima. Ada ke saya cakap macam tu? Ke saya tak tahulah. Takut saya terlepas cakap. Kalau saya terlepas cakap, saya minta maaf. Ya. Maksud yang saya nak sampaikan adalah, bagi orang yang tiba-tiba nak buka, dia tak pernah baca kitab-kitab lain sebelum tu, dia pun tak pernah dengar benda-benda ni, tiba-tiba dia nak buka kitab Atibul Jamil, dia akan terkejut. Adakah patut kata ulama Jarh wa Ta'dil ni bias, berat sebelah, tak adil? Dia terkejut. Dia rasa tak puas hati. Maka saya kata, sabar dulu. Kan, ambil apa yang boleh ambil. Apa yang tak faham, yang kita tak selesa, sabar dulu. Nanti kita akan faham juga. Itu maksud saya. Saya tak kata wajib tapis. Saya kata ambil yang boleh ambil. Kalau tak boleh ambil, tak apa, tinggalkan. Yang penting, jangan kerana ada 2-3 benda yang tak betul pada kitab tu, kitab tu kita tolak tepi. Sebab saya cerita ni pun, kitab Atibul Jamil ni ramai ulama bila baca mereka rasa triggered. Ramai triggered tengok kitab Atibul Jamil ni, kerana merasakan seolah-olah Syed Muhammad bin Naqil ni macam menisbahkan ketidakadilan kepada ulama Jarh wa Ta'dil. Sebab tu saya kata tadi, kita baca dulu, cuba baca dulu. Okay, ambil apa yang kita boleh ambil. Kalau rasa tak selesa, tak sesuai, okay, biarkan. Itu maksud saya yang saya kata tapihlah. Kalau kami, macam saya, kalau baca, saya rasa okey, tak ada apa-apa, biasa je. Tak ada apa-apa yang saya rasa nak trigger sangat tu, tak adalah sangat. Wallahu a'lam. Itu maksud saya, ya. Okey? Rasanya terjawab kot soalan Ustaz Habib. Wallahu a'lam. Okey, selesai soalan yang pertama. Ada sesiapa lagi yang ingin bertanyakan soalan? Berikutan sebenarnya bagi saya tajuk ni agak rare lah sebenarnya Ustaz. Dia jarang ada kajian yang nak memperincikan tentang pendukung Ahli Bait ni. Jadi kalau ada soalan yang ditanya, boleh tanya. Sama dia nak buka mic pun boleh, nak tanya dalam ruangan komen pun boleh. Okey. Tadi ada sahabat saya seorang ni, dia tanya soalan tu, lepas tu saya rasa dia dah keluar, Ustaz Kamarul Azwan. Ya, masalahnya dia bukan. Ustaz Kamarul Azwan bertanyakan beberapa soalan. Salah satu soalannya apa jawapan kepada orang yang fitnah Syekh Mahmud pasal isu Muawiyah tu. Okay, ini satu isu yang saya rasa tidak terselindung sangatlah kepada para asatizah. Satu isu yang sangat panas dulu. Tinggal lagi saya tidak berani jawab isu ini kerana masa yang terhad. Untuk jawab isu ni, kena bagi saya 1 jam, 1 jam setengah. Kerana isu dia bukan sikit. Dia perlu dihurai, dia perlu timbang pandangan-pandangan ulama' lain. Adakah Syekh Mahmud seorang yang bercakap rupa ataupun kita ada senarai panjang ulama'
yang sama pandangan dengan Syekh Mahmud. Kalau kita tengok ramai ulama macam Syekh Mahmud, adakah kita berani tahzir juga ulama-ulama demikian? Sama seperti kita tahzir Syekh Mahmud. Ada orang tahzir Syekh Mahmud kerana pandangan Syekh Mahmud terhadap Muawiyah. Okeylah. Kalau saya datangkan 20 orang ulama lain sama pandangan Syekh Mahmud, berani tak tahzir semua orang daripada 20 orang ulama ni? Kan? Jadi di sana ada panjang cerita dia untuk kita bentang mana betul, mana salah, apa yang ijma', apa yang jumhur, apa yang minoriti. Semua kita kena perhalusi lah. Jadi untuk menjawab persoalan tu, saya minta maaf kerana tak cukup masa. Nak jawab pendek-pendek saya tak boleh. Nak jawab pendek tak boleh. Dia nanti semakin tak faham. Jadi saya mohon Okey. Baik Ustaz. Jadi kalau memandangkan tiada soalan, jadi memandangkan ini pertemuan yang terakhir dalam bedah kitab Ittijahat Hadithiyah. Jadi saya sebenarnya nak minta lah Ustaz untuk rangkumkan kitab Ittijahat Hadithiyah ni daripada yang Salafi awalnya, lepas tu aliran Sufi, lepas tu pendekar Ahli Bait. Ke mana tujuannya Ustaz last kali kitab ini? Bagaimana kita nak pegang? Ustaz bagi titipan terakhir Ustaz untuk kami selaku talibul ilmi ni dalam nak pegang kitab Ittijahat Hadithiyah ni Ustaz. Silakan Ustaz, ringkasan Ustaz. Baik, jazakumullah khair atas soalan. Pertama sekali, 3 liqa yang kita dah selesai ni, sahabat-sahabat, saya tengok satu usaha nak menarik perhatian dan menyuntik kesedaran ke dalam hati-hati para ahli ilmu supaya mengambil berat juga dengan ilmu hadis. Seperti kita mengambil berat dengan ilmu fiqh Syafi'i, dengan tauhid sifat 20, dengan ilmu alat. Ya, kita perlu ada sedikit tolehan, ya, nak menoleh, pandanglah sikit kepada ilmu hadis ni. Supaya kita tahu selok-belok ilmu hadis ni juga seperti kita tahu selok-belok ilmu-ilmu yang lain. Saya tengok satu usaha yang sangat bagus yang dilakukan oleh pihak Liqa Asy'ariyah, dan harapnya ada lagi yang lain-lain yang berkesinambungan daripada ni. Yang kedua berkenaan dengan kitab Ittijahat Hadithiyah tu sendiri. Saya tengok kitab Ittijahat ni satu mausu'ah, satu ensiklopedia yang dalamnya fawaid dia tu terlalu banyak, yang kita kalau nak sembang fawaid kitab Ittijahat ni memerlukan masa yang cukup panjang. Ya. Saya ada sebut sikit-sikit lah tentang kelebihan-kelebihan kitab Ittijahat pada liqa yang pertama dulu. Ada setengah orang bila dia dengar saya dah puji-puji kitab ni, dia keluar, dia live. So, tak tahulah dia tak puas hati saya dah puji kitab-kitab Syekh Mahmud ke apa ke, saya pun tak tahu. Tapi kan al-haqqu ahaqqu ayyuqal. Kita bila baca kitab ni kita rasa kita sedang berhadapan dengan fawaid yang terlalu banyak yang cukup hebat lah, ya, cukup hebat. Jadi apa yang kita sembang selama 3 kali liqa'at ini adalah qatratun minal bahri, barulah beberapa titik daripada lautan ilmu, lautan fawaid, lautan maklumat yang telah dicoret oleh Syekh Mahmud dalam kitab ni. Ya, nak tak nak perlu ditelaah satu demi satu. Tidak cukuplah kita dengan 3 kali liqa'at ni. Ini sekadar memberi gambaran kasar sahaja. Itu pun saya rasa ana qassartu fil asya' katsira. Saya rasa saya macam potong-potong banyak benda, ya. Saya sendiri tak puas hati dengan pembentangan saya kerana saya rasa belum dapat sampaikan lebih lagi, ya. Tapi yalah, masa kita pun tak banyak. Sekadar itu sajalah. Saya nak rumuskan, apa saya nak rumuskan saya pun tak tahu. Ya, mudah-mudahan kita dibukalah mata dan diberikan futuh dalam ilmu hadis ini. Mudah-mudahan di Nusantara kita ni adalah gerakan-gerakan aliran yang menyambung perjuangan kesinambungan ulama-ulama dalam Ittijahat Hadithiyah ni. Ya, insya-Allah taala. Itu sahajalah yang mungkin saya nak rumuskan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Tariq. Semoga selepas ini ini bagi saya program liqa 3 kali ini dia masih lagi banyak lagi ruang untuk kita baru belajar sikit, banyak lagi sebenarnya yang Ustaz Tariq boleh kongsi sebenarnya. Tapi
bagi saya ini adalah galakan lah untuk kita lebih berani nak mendalami kitab Ittijahat Hadisiyah. Kalau kita tengok tebal, kita rasa macam takut nak mendalami, nak baca, nak kaji. Ustaz Tariq hari ini dia berikan sedikit kunci-kunci untuk kita tahu bahagian-bahagian yang terdapat dalam kitab Ittijahat Hadisiyah. Jadi itu saja untuk pertemuan kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan bertemu pada pertemuan yang seterusnya. Seperti biasa, kuliah ataupun pembentangan ataupun bedah buku malam ini akan diupload di YouTube Liqa Asy'ariyah. Boleh follow dan subscribe Liqa Asy'ariyah di YouTube. Jadi itu sahaja, kita tangguhkan pertemuan kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Baik, itu sahaja daripada kami Liqa Asy'ariyah. Minta maaf jika ada sebarang kekurangan. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.